Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-ashrafil anbiya wal mursalin wa ala ahli wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabban islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbuna wa rabbuhum wa qulubuna biyadik fa innama taghlibuhu anta. Allahumma ighfir lana wa lahum. Allahumma ighfir lana wa lahum. Allahumma ighfir lana wa lahum. Rabbi zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia-Nya memberikan keizinan kepada kita untuk dalam majlis ilmu. Insya-Allah kita kembali sambung muzakarah kitab Penawar Bagi Hati daripada Syekh Abdul Qadir Al-Mandili Al-Majdisi. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, bab yang ke-9 pada menyatakan ujub. Ketahui olehmu bahwasanya ujub itu membilang besar ia akan dirinya atau satu kelakuan daripada segala kelakuannya seperti ilmunya dan ibadatnya. Jadi apa yang dimaksudkan dengan ujub? Orang kata bersifat ujub, jangan ujub. Jadi iaitu dia duk kira-kira akan dirinya, kelebihan dirinya, apa yang dia buat. Orang lain dia pergi jumpa ramai-ramai, dia kata apa? Malam tadi hampa tahajud tak? Tak tahajud. Allah, kenapa tak tahajud? Boleh je buat. Kurang-kurang aku buat, tengok aku buat 2 rakaat. Ataupun dia duduk tanya, duduk berasa diri dia besar. Duduk orang ramai tu duduk tanya tahajud tak tahajud. Orang lain semua tak tahajud. Dia rasa diri dia aku seorang je. Ataupun dia pergi ada gotong royong kat surau. Dia kata aku paling awal sekali, hak lain ni lambat, ni tidak tak disiplin. Duduk berasa diri dia. Itu duduk berasa, duduk bilang-bilang diri dia lebih bagus daripada orang lain. Diri dia lebih bagus daripada apa yang orang lain lakukan. Kelakuan daripada segala kelakuannya itu seperti ilmunya, duduk berasa ilmunya lebih daripada orang lain. Aku yang pandai bab ni, orang lain tak tahu. Begitu. Dia berasa dia sahaja, orang lain tak boleh nak buat. Dan ibadatnya, tadi tersebut ibadat yang gotong royong mari disiplin apa semua, tak ibadat lah tu. Sepatutnya benda yang bermanfaat untuk urusan akhirat itu ibadat, tapi bila ujub hilang. Ni benda ini ada dalam jiwa manusia, dalam jiwa kita kena buang. Jangan ada sama sekali. Kita duk puasa kita yang paling banyak zikir. Orang lain duk buat sibuk benda lain, jangan begitu. Tidak ada gunanya. Jangan kita duk puasa apa yang kita buat ni dah boleh ke syurga dah. Jangan duk puasa macam itu. Puasa Sumi selalu pesan, jangan kita duk puasa diri kita ni selalu duk puasa dah boleh ke syurga. Amalan-amalan kita ni maknanya kita akan selamat seronok lah. Sumi kata apa? Jangan duk puasa seronok dulu atas muka bumi ni. Takut-takut kita menyesal di akhirat nanti. Wa na'udzubillahi min zalik. Dan tiada takut ia akan hilangnya. Dan lupa ia akan bawa semuanya pemberian Allah Ta'ala baginya. Dia lupa. Dia berasa benda tu akan kekal. Dia tak takut. Elok je. Aku macam ni ya, ilmu aku ni kekal, elok apa semua. Aku dah belajar lama dah, aku buat amal. Dia berasa kekal benda tu. Hati-hati, benda ni kita tak boleh nak jangka. Sebab semuanya daripada Allah. Allah boleh bagi dan Allah boleh tarik harta benda. Dalam kampung ni aku paling rajin sekali, orang lain malas. Betul aku kaya, dia berasa aku paling pemurah sekali. Tolong orang sana, tolong orang sini. Dia berasa diri dia, kira-kira diri dia saja. Dia dah berasa benda tu akan kekal selama-lamanya dengan dia. Tapi ingat, tidak ada satu benda yang kekal dalam kehidupan kita. Kita tak pasti. Hari ini mungkin kita akan jadi orang kaya. Tetapi satu masa nanti, Allah akan tarik jadi bankrupt. Hari ini mungkin kita orang yang berilmu. Satu masa nanti Allah boleh tarik. Hari ini kita mungkin hafiz Quran. Aku paling laju hafiz Quran, ngaji Quran apa semua ni. Ataupun dia kata anak aku paling bagus sekali. Tapi sampai satu masa nanti, kita tidak tahu. Allah boleh tarik. Dalam kita duk mengapa paling hebat apa semua sekali. Jadi segala nikmat, segala benda yang Allah berikan, ilmu kita, ibadat kita yang kita lakukan, Allah yang bagi. Tak ada siapa pun yang bagi. Jadi semuanya itu Allah, atas kehendak Allah.
Jadi kepada siapa yang Allah nak bagi itu kita terima, dan kita minta Allah kekalkan ibadah kita. Kita minta Allah hidupkan kita dengan keimanan. Kita minta Allah matikan kita dengan keimanan, dengan husnul khatimah. Bila manusia ni dia minta dengan Allah hidup dalam iman, mati dalam husnul khatimah, syaitan dan iblis ni cukup menangis, cukup takut, ataupun cukup tak suka. Kerana apa? Orang yang bila mana dia minta dengan Allah, dia berdoa dengan Allah, ya Allah hidupkan aku dalam keimanan. Dan bila terutama sekali kita minta mati dalam husnul khatimah, mati dalam keimanan, maka inilah iblis kata, syaitan kata, orang yang sedar diri. Dia tahu dia akan mati, dan dia tahu mati itu macam mana, maka dia minta mati dalam keimanan. Ini iblis cukup tak suka orang macam ni. Mana dia tahu dah orang ni dah sedap, dia tahu. Jadi kita kena minta dengan doa pada Allah, lindung pada sifat-sifat yang tidak elok ini, sifat mazmumah ini. Antaranya yang kita sebut tadi itu ujub. Kita ingat, jangan lupa semuanya itu Allah bagi. Allah yang hidupkan kita, Allah yang matikan kita. Dia bagi segala benda. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Tuhan, Tuhan sekalian alam. Tuhan sekalian alam. Rabb ni makna dia mentadbir kita, dia yang mendidik kita, dia yang menguruskan segala benda dalam kehidupan kita, setiap inci, setiap detik. Kata Nabi doa, jangan biarkan diriku menguruskan diriku walaupun sedetik. Kita tak nak kita uruskan diri kita sedetik, kita minta pada Allah. Memang hakikatnya Allah yang menguruskan kita, tapi kita berdoa tanda kita ni hamba yang lemah, tak ada apa-apa. Apa jua kadang kita lakukan, kita nak buat apa saja, kerja kita ke, urusan kita ke, apa suruhan-suruhan bos kita ke, orang atas pada kita ke, kita lakukan itu semuanya adalah atas pemberian keizinan Allah Jalla wa'ala. Maka jika melihat ia akan nikmat Allah Ta'ala atasnya dengan ilmu dan amal dan lainnya, dan takutnya akan hilangnya, itu kita ni kena ingat, orang yang takut pada Allah SWT ni, kita risau, takut Allah tarik balik. Waktu kita usaha jadi hamba yang bertakwa, beramal dengan apa yang ada, mudah-mudahan Allah kekalkan amalan kita, ilmu kita yang ada ni, waktu kita sampai pada yang lain. Dan takutnya akan hilangnya dan sukacita. Satu lagi, orang yang ujub ni juga, dia takut juga hilang. Takut hilang ni sebab apa? Takut orang hina dia. Macam kita takut hilang ni, takut Allah tarik nikmat, risau yang itu. Tapi ni dia ada benda ni takut hilang, takut orang hina dia nanti. Dia kata, kalau hilang semua ni leceh aku, habislah aku, pangkat aku jatuh lah apa semua. Dia tak boleh lagi dah. Ni kadang-kadang ada juga Allah hilangkan ni kerana Allah nak didik dia. Jadi benda ini, ujub ini, ada sifat-sifat mazmumah yang lain itu, kadang-kadang Allah hilangkan dia, nak didik dia balik. Nampak sangat dia lari jauh ni, maka Allah didik dia dengan hilangkan dia. Hilangkan dia, maka dia terberasa hati, dia ingat, Allah bagikan hidayah, maka dia kembali ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga orang yang daripada awal ni tak ada ujub, tapi bila ada benda diberikan oleh Allah ilmu, dia jadi takabur pula, jadi ujub pula. Jadi benda ni kita kena minta dengan Allah. Ke mana pun jua akan keadaannya, kena minta dengan Allah. Sebab Allah yang akan mendidik kita, Allah yang akan jaga kita. Dan sukacita ia dengan nikmat Allah Ta'ala atasnya, kerana nikmat itu datang daripada Allah Ta'ala, maka tiada ia ujub. Jadi kita ni risau nak jaga diri kita daripada ujub ni. Kita tak berasa hebat pada orang lain, kita tak berasa kita lagi bagus pada orang lain, ibadat kita lebih elok, lebih banyak pada orang lain. Kita kena ingat dalam hati kita, kena jaga, takut-takut nanti Allah tarik. Dan bila Allah bagikan nikmat pada kita, kita bersyukur. Itu orang alim ulama, para sahabat, bila mereka dapat rezeki, bila dapat harta benda, mereka syukur, sedekah pada orang lain bagi orang yang memerlukan. Maka tiada ia ujub. Kalau dia tahu nikmat ini daripada Allah Jalla wa'ala, kita tahu semua benda yang diberikan kepada kita atas muka bumi daripada Allah, maka dia takkan rasa ujub. Dia akan rasa bersyukur kepada Allah. Dan ujub itu sebab bagi takabur. Sebelum sampai sifat takabur, maka dia mula dengan ujub dulu lah. Dia mula dengan ujub dulu. Dia mula dengan riak, dengan sum'ah dulu. Bila habis riak, riak sum'ah itu melekat dalam hati, dia akan sampai kepada ujub. Bila dah lekat ujub dalam hati, dia akan pergi kepada takabur. Kita bicarakan yang lalu. Dan perbezaan antara keduanya, iaitu ujub dan takabur, bahawasanya takabur itu melazimkan, akan mereka yang takabur akia atasnya. Duduk biasa.
Takabur ni dia hidup dalam takabur. Hidup dalam takabur. Lazim ni mana duduk hidup dalam takabur. Biasa dengan takabur ni. Hingga dia berasa itu sifat yang bagus. Dan ujub itu ketentuan dengan seorang dirinya. Jadi dia berasa bagus tunjuk ke orang. Kalau ujub ni berasa diri dia seorang. Walaupun benda itu tidak elok di sisi Allah, tapi dia berasa diri dia lebih bagus. Aku seorang duk main hari ni awal-awal, aku seorang duk ngapal, orang lain tak ngapal, aku seorang ni duk cuci longkang ni, orang lain malas, aku seorang paling banyak kerja angkat sampah, penentulah. Itu dia berasa diri dia takabur ni. Sepanjang masa lazim orang pun nampak. Itu jadi kena hati-hati. Dua-duanya dibenci dan dihina oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bahawasanya ujub itu kelakuan hati yang dicela pada syarak. Itu takabur pun memang dah dibenci dan dihina ataupun dicela oleh syarak. Ujub pun sama juga, satu sifat yang dicela oleh syarak. Ingat, dicela oleh syarak. Mana Islam tak suka benda ni, Allah benci dengan benda ini. Kita kena buang. Tambahan lagi, membinasakan ia akan pahala ibadat. Habis pahala ibadat kita. Sama juga macam takabur lah. Siapa yang ada amal ibadah banyak tapi tiba ada secebis sifat takabur, maka dia akan makan segala yakul hasanat, segala kebaikan itu. Dan juga ujub sama juga. Bila dia berasa diri dia tadi patut dia mai awal tu elok dah, tolong apa semua, tok siap mari tolong apa semua, elok dah dapat pahala, tiba-tiba ada berasa dia kata aku dia kata aku keakuan itu. Ada sifat keakuan tu, maka habis amalan-amalan yang dia buat tadi itu. Jadi kita kena jaga sungguh-sungguh hati kita ini. Sebab sifat yang 10 mazmumah ini memang akan sentiasa ada. Banyak lagi sifat mazmumah, tapi ini sentiasa duduk melekat ni. Jadi kita kena lawan dia sungguh-sungguh. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa yauma hunain idh a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a. Sebut olehmu hai Rasulullah akan hari memerangi kamu, akan puak-puak Hunain tadi tu. Pada lembah yang dinamakan dengan Hunain. Hawazan tadi, puak Hawazan. Di lembah Hunain ini yang para sahabat ni dia ramai datang ketika tu, musuh ada sikit 12,000. Musuh kurang. Dan sahabat-sahabat kata kita menang. Kita menang. Sebab kita dah ramai. Janjinya 12,000 kita akan menang. Pasti menang. Dia berasa hebat. Atau Allah pesan, wa yauma hunain idza a'jabatkum. Ujub tadi tu. Kena hati-hati. Kasratukum falam tu'ni ankum syai'a. Sebut oleh Muhai Rasulullah akan hari memerangi kamu, akan puak hazawai pada lembah yang dinamakan dengan Hunain tadi itu. Pesan, kemenangan ini sama dengan ayat tu. Datang daripada siapa? Kemenangan itu datang daripada Allah. Allah yang bagi pada kita. Allah yang nak bagi. Bukan disebabkan kita ni kuat, bukan disebab kita ni dah banyak menuntut ilmu, bukan sebab kita ni dah banyak amal ataupun ambil banyak sangat kita punya dia sanad ke tarikat ke apa semua. Bukan. Semuanya itu atas pemberian Allah Jalla wa'ala. Ada orang baru duduk zikir, dah claim diri dia itu ahli tariqah. Ahli tariqah ni zikir dia sepanjang masa tak henti-henti. Kalau takat sebut Allah saja tapi tak berasa apa, hanya Allah tak jadi. Takat duk baca tak jadi. Belum lagi ahli baru tadika pun tak pas masuk lagi. Baru duk dia temu duga tadika, lulus tak lulus masuk. Itu. Jadi kita ni duk teratur lagi. Jangan kita duk berasa hebat. Tidak ada kehebatan melainkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Di tempat itu di antara Mekah dan Taif lah tempat Nabi hijrah tadi itu, ke bumi Taif yang dibaling dengan batu apa semua. Itu tempat Hunain tadi itu. Ketika menyukakan akan kamu oleh banyak bilangan kamu, maka tiada mengkayakan oleh banyak kamu itu. Duk kira-kira, sahabat duk kira-kira banyak kita ni pasti menang musuh sikit lah. Tak macam sebelum ni kita perang kita sikit, hari ni kita banyak pasti lagi menang lah. Itu sebab sikit pun kita menang. Gitu. Duk kira-kira.
daripada kamu akan sesuatu, artinya tiada menolak ia daripada kamu akan sesuatu daripada pekerjaan seteru kamu, dan sempit pada perasaan kamu oleh bumi serta luasnya. Di kita ni tersalah, dia duduk puasa dengan kekuatan yang besar tadi itu, para sahabat duduk puasa, maka boleh sampai kemenangan. Itu orang ujuk A'jabatkum. Jadi Allah larang, kata kemenangan itu Allah yang bagi. Kemudian lari kamu membelakangi akan seteru, dan bersabda Rasulullah SAW, salasun muhlikatun syuhkun muta'un wa hawa mattaba'un wa ijabul mar'i binafsi. Bermula 3 perkara yang membinasakan, ia akan yang mengerjakannya. Kalau siapa yang buat kerjaan ini, rosak amal ibadah dia. Yang pertama, kikir dan ikut. Kita kedekut dan selalu duduk dalam kedekut tu. Kikir dan ikut ni maknanya dia mengikut sifat kedekut tu, duduk dalam tu. Kedekut nak buat amal ibadah, kedekut, terutamanya lah harta dia. Nak sedekah, nak bayar zakat lagi teruk lah. Itu kedekut, sayang ke harta. Itu akan merosakkan ibadah, hartanya pun rosak. Kedua, keinginan nafsu yang diturut. Apa yang nafsu nak ikut saja. Mana nafsu yang jahat lah, mengikut saja. Ini akan membinasakan. Ketiga, menyukakan dan membilang baik oleh seorang akan dirinya, ujub. Kira-kira dirinya banyaknya, aku dah buat ini, aku dah buat itu, aku paling banyak buat ini. Duk kira-kira tentang diri dia, benda baik semua. Dia tak tahu Allah terima atau tidak terima. Kita tak tahu, tak pasti. Kita tidak pasti sama ada Allah terima ataupun tidak. Takut-takut banyak sangat, satu pun Allah tak terima. Sebab tu kita banyak ibadah. Kerana kita tidak tahu mana satu amalan atau ibadah yang kita buat Allah terima. Mungkin banyak-banyak tu hanya satu je. Kan ada kisah yang mana seorang penulis kitab, seorang tok guru, banyak sangat tulis ulama hebat. Terlampau banyak sangat kitab-kitab yang dikarangnya. Dan dia duk puasa dirinya akan masuk surga sebab banyak sangat kitab. Akhirnya di padang mahsyar nanti, dia akan ditimbangkan oleh Allah Jalla wa'ala segala amalannya. Dia duk ingat keselamat. Tapi bila ditimbang, tengok-tengok, amalan baiknya tak ada langsung. Yang ada hanya amalan ujub tadi itu, takabur tadi itu, habis semua, rosak. Ini nampak banyak ibadah tapi tak dapat apa-apa. Akhirnya datang seekor lalat, duduk atas timbang mizan tadi itu sebelah yang baik. Maka penuhlah timbangan baik tadi dengan seekor lalat saja. Seekor lalat saja. Nampak? Kita tak tahu mana ibadah kita. Bukan yang banyak kita buat. Tiba-tiba bulan hanya yang sedikit kita nampak. Ada semut duduk lalu, kita bagi nasi ke dia kat situ. Itulah yang dibuat oleh. Itu je. Dalam banyak-banyak ibadah yang dibuat oleh ulama tadi itu, yang mengarang kitab apa semua ibadah yang dia buat, hanya Allah terima satu saja, itu seekor lalat yang hinggap di pinggir di cawannya nak minum air, dia biarkan. Tak apalah, tu rezeki hang tu lah. Lalat tu minum, terbang. Itu saja ibadah yang Allah Ta'ala terima. Hak lain semua tak terima. Ini Allah bagi pengajaran kepada kita. Kita tak tahu apa ibadah yang Allah terima. Tu jangan ada bersifat ujub. Dan berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, al-halaku fisnaini. Fitnaini kunuti wal ujbi. Bermula binasa itu ada ia pada 2 kelakuan. Pertama, putus asa daripada rahmat Allah. Ini putus asa daripada rahmat Allah, contohnya apa dia? Seperti orang yang bertaubat. Bertaubat. Tiba dia buat lagi maksiat, taubat buat maksiat lagi hingga dia putus asa, yang kata Nabi sebut itu satu. Ataupun dia dah usaha tak dapat juga. Saya dah usaha macam-macam, kenapa saya masih macam ni lagi? Dia putus asa. Jangan putus asa. Jangan putus asa yang dirahmati Allah SWT. Jangan putus asa. Apa saja jangan putus asa. Aku dah tak boleh dah kat sini. Jangan. Ni semua sifat-sifat putus asa ni syaitan dalam jiwa kita. Hati-hati. Kita nak jadi hamba Allah yang bertakwa ni, Allah larang kita putus asa. Apa jua keadaan, aku dah tak boleh dah. Aku dah usaha banyak dah. Doa dah. Buat itu, buat ini. Tapi kenapa macam ni lagi? Dia sebut gitu. Kenapa aku macam ni lagi? Kenapa aku macam ni? Kenapa bagi macam ni? Jangan. Ini larangan daripada Ibnu Mas'ud, yang dia ambil daripada Nabi. Pengajaran Nabi tadi itu dia bagi tahu pada kita bahawa 2 benda yang akan binasa kita. Pertama, putus asa daripada rahmat Allah. Rahmat Allah ni kasih sayang Allah. Allah akan bagi, cuma Allah nak uji kita supaya kita jadi hamba yang bertakwa, lebih banyak ibadah. Atau Allah akan uji kita.
Dan tidak namalah satu benda yang dikatakan beriman kepada seorang itu melainkan dia diuji oleh Allah. Putus asa daripada rahmat Allah yang pertama itu, dan yang kedua menyukakan akan seorang oleh dirinya hanya saja menghimpun oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu akan dua kelakuan ini, kerana bahwasanya orang yang putus asa tiada menuntut ia akan kebajikan, kerana tiada harap ia akan dia. Ibnu Mas'ud ni dia tulis dua ni saja, bukan dua ni, mana lambang ini dua ni, kerana tiada menuntut ia akan kerana sangka dua kelakuan ini kerana bahwasanya orang yang putus asa tiada menuntut ia akan kebajikan, kerana tiada harap ia akan dia, iaitu kebajikan. Orang putus asa ni memang dia tak berharapkan kebajikan daripada Allah. Dia berasa dia buat tu dia akan dapat. Aku dah kerja lama dah, kenapa tak kaya-kaya lagi? Dia tak fikir siapa yang bagi kaya pada dia. Ni dia putus asa ni maknanya dia bukan nak berharap kepada Allah. Khauf wa raja tadi tu kembali kepada Allah, berharapan rajak kepada Allah SWT, tapi dia tak berasa apa yang dia lakukan tu dia akan dapat. Mana ada atas bumi ni apa yang kita lakukan kita akan dapat. Bahkan akhirat esok pun bukannya atas apa yang kita lakukan ibadah yang banyak masuk syurga, bukan, atas rahmat kasih sayang Allah. Dan orang yang ujub itu tiada menuntut ia akan dia kerana sangkanya telah mendapat ia akan dia. Orang ujub ni dia duk berasa dia akan dapat, dia sangka diri dia akan dapat semua benda tu, sedangkan semuanya itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ditanya akan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ada sahabat bertanya kepada Siti Aisyah, bila masanya ada seorang itu mengerjakan kejahatan, waktu bila orang buat kejahatan ni? Ditanya oleh sahabat ataupun seseorang ditanya kepada Aisyah. Maka menjawab Siti Aisyah radhiyallahu anha, apabila menyangka ia akan dirinya berbuat kebaikan. Tanya siapa yang dikatakan dia buat jahat? Maka Aisyah cakap apa? Orang yang sangka dia buat kebaikan. Maksudnya tu dia rasa pahala dah aku ni, dah malam banyak dah ni. Dia rasa memang kita kena buat baik, tapi kita kena ingat buat baik kita ni hanya semata-mata kerana Allah. Ingat ikhlas tertinggi sekali apa dia? Ikhlas tertinggi sekali yang dia buat semua kerana Allah, bukan sebab nak pahala atau syurga, takut neraka, tidak. Dia buat semata-mata itu arahan Allah Jalla wa'ala. Ini. Jadi kalau duk berasa-berasa, aku dah buat banyak benda baik dah ni, Quran pun hari ni banyak dah, pahala banyak hari ni, ada berasa apa macam tu, maka ingat itulah kejahatan pada dia, akan merosakkan diri dia. Wa na'udzubillah min dzalik. Kita yang ada berasa kita banyak ada ibadah, banyak ada amal kebaikan kita lakukan, banyak ada ilmu kita tuntut, jangan duk berasa-berasa macam itu. Rasa-rasa buahlah longkang, jangan duk berasa macam itu, tak baik dan tak elok, dan ini dilarang dalam agama. Maka menjawab bila menyangka ia akan dirinya berbuat kebaikan, dan memandang seorang laki-laki kepada Bashar bin Mansur rahimahullah ta'ala pada ketika memanjangkan ia akan sembahyang. Ada seorang tu dia tengok Syekh Bashar bin Mansur rahimahullah ta'ala pada ketika memanjangkan ia akan sembahyang lah, panjang sembahyangnya, macam-macam panjang lah, surahnya, rukuknya, sujudnya, dan mengelakkan ia akan ibadah. Maka tak kala selesai ia daripada sembahyang, berkata ia bagi laki-laki itu. Jadi Bashar bin Mansur ni dia lihat seorang laki-laki panjang sembahyang dia, mungkin rukuknya panjang, sujudnya panjang, ibadahnya panjang lah. Jadi Bashar bin Mansur ni, Syekh Bashar bin Mansur tanya, berkata ia kepada laki-laki itu, jangan menipu akan dikau oleh barang yang engkau melihat daripada aku, kerana iblis mengerjakan ibadat dan ia sembahyang, ia beribu-ribu tahun, kemudian jadi ia kepada barang yang jadi kepadanya, artinya jadi ia kafir wal iyazu billah ta'ala. Silap kat situ, maknanya Bashar bin Mansur ni rahimahullahu ta'ala, dia sembahyang panjang. Ada seorang lelaki duk tengok dia, itu kisahnya. Seorang lelaki tengok Syekh Bashar bin Mansur ni duk sembahyang lama tu. Lepas tu bila dah habis tu, Syekh Bashar bin Mansur ni dia perasan ada orang tengok dia, ada orang tengok dia. Dia orang ni kagum dengan dia, hebat. Lalu Syekh Bashar bin Mansur ni sebut, kata jangan kau tertipu. Jangan kau tertipu dengan apa yang kau lihat. Ni nak jaga diri dia ni, supaya tidak orang tengok berasa, orang tengok aku berasa, orang akan sebut aku banyak ibadah. Jangan macam tu. Jadi dia kata kau jangan tertipu. Syekh Bashar bin Mansur ini dia kata jangan kau tertipu dengan apa yang kau lihat aku solat banyak apa semua.
Kerana iblis itu ibadah 1000 tahun. Iblis itu beribadah 1000 tahun tapi akhirnya dicampak dalam api neraka jahanam, dilaknat oleh Allah. Na'udzubillah min zalik. Jadi kita kena hati-hati wahya. Billahi min zalik. Kita minta sangat benda ni jangan dilindung daripada berlaku. Dijaga hati kita sungguh-sungguh supaya kita menjadi hamba Allah yang lakukan amal ibadah tu hanya semata-mata kerana Allah. Ketahui olehmu bahawasanya sebab ujub adalah jahil. Sebab apa kan ada sifat ujub ni? Kena jahil. Orang yang jahil tak menuntut ilmu ni, dia tak tahu apa sifat ujub yang kita duk ngaji ni. Dia ingat tu benda yang elok tetapi dia sebenarnya adalah ujub. Bila dia tak ngaji, benda tak tahu. Jahil ni benda yang tak ngaji, dia tak tahu lah. Macam kereta lah, kalau tak tahu, nama boleh buat kereta tapi dia tak tahu hal injil, masalah tu masalah ini, bawa je. Asal boleh aja. Nak batu kita nak tak gear itu, gear auto ni macam mana kedudukannya, bawa saja. Nak masuk gear 1, 2, 3, 4 macam mana, lekoh nak gear berapa, nak berhenti nanti sekejap gear berapa. Kalau tak ada ilmu, kereta rosak. Terutama kenderaan, benda atas muka bumi, naik kuda tak ada ilmu, jatuh rebah ke bawah, patah kaki, patah tangan. Tapi kalau ni tak ada ilmu, ujub ini satu benda lebih teruk dalam hati kita, maka lebih rosak nantilah. Orang yang ada ujub ni sebab dia jahil, dia tak ngaji, dia tak tahu. Dan bahawasanya ubatnya ilmu. Jadi nak buang sifat ujub ni, ubatnya hanya ilmu. Kena ngaji ilmu, kena nuntut ilmu, kena beramal dengan ilmu itu. Maka jika ada ujub itu dengan sebab pekerjaan yang tiada ada ia dengan usahanya, seperti cantik rupanya dan elok suaranya, Allah Ta'ala bagi pada dia muka cantik, suara dia merdu, maka tiada patut yang ujub dengan dirinya. Jangan kita dah berasa aku paling cantik sekali, suara aku paling sedap sekali. Jangan. Aku yang boleh contohnya mengasut tilawah Quran, aku paling sedap sekali, mesti menang nombor 1. Dia menang. Ujub. Bila dah ujub tadi menang, ditakabur pula. Hati-hati. Semuanya itu pemberian Allah. Allah yang bagi pada kita muka cantik, muka elok, apa semua. Jadi patutnya dia tidak ujub benda itu. Dia kena bersyukur pada Allah dan gunakan ke arah kebaikan kepada Allah, kepada jalan Allah. Kerana bukan terjadi pekerjaan itu dengan tenaganya. Cantik, mana kita tak boleh buat cantik. Orang duk pergi bedah muka nampak hodoh lagi ada. Tak tahu kat mana belah cantik, kita pun tak tahu. Tengok orang duk bedah, ini pelik sangat, hidungnya pun dah pelik, elok-elok mancung ke depan lagi kan? Matanya sampai teruncing, pelik-pelik kan? Tambah yang cucuk datang apa? Botak lagi lah kan? Daripada muka elok manusia dijuan terus kan? Di benda ini kena buang. Ingat semuanya Allah Ta'ala bagi. Cantik kita, suara kita, kuat tubuh badan kita, sadar tak sadar Allah bagi. Bahkan saya kira bahawa ujub ya, jadi jangan ingat semua benda itu adalah akan merosakkan kita kalau kita ujub. Dengan kecantikan, dengan tenaga, dengan suara yang elok, itu boleh merosakkan kita. Kalau orang yang tidak ilmu, dia akan rosak. Dengan Tuhan yang memberi, ia akan dia baginya dengan semata-mata limpah kurnia, yang mana semuanya itu atas limpah kurnia Allah Jalla wa'ala kepada kita. Allah nak bagi pada kita kecantikan kita, keelokan kita, handsome tak handsome, suara sedap tak sedap, petah tak petah, badan kuat, badan sadar, semuanya itu limpah kurniaan Allah Jalla wa'ala. Tiada sayugia bahawa berfikir pada hilang umpama cantiknya itu dengan sebab penyakit, istimewa penyakit cacat. Itu. Jadi dan sayugia dan sepatutnya bahawa berfikir pada hilang umpama cantiknya itu. Kita orang yang berilmu kena fikir, cantik aku ini kalau Allah bagi penyakit cacat, habis tak ada apa, rosak. Jadi maknanya kita kena ingat, Allah boleh bagi pada kita, Allah boleh tarik pada kita. Jadi jangan sangat kita duduk beria-ria. Ada orang yang ratu cantik-cantik, ujub, akhirnya disimbah dengan asid. Duduk dia dalam rumah tak boleh bergerak. Contoh, dia kata kita jangan duduk puasa hebat sangat. Sebab tu dilarang buat benda tu. Satunya dah buka aurat, satu lagi dah menunjuk ke orang. Dia maknanya dilaknat Allah. Kalau tak bertaubat, na'udzubillah min zalik, rosak. Cantik kita ni akan hilang kalau Allah tarik dengan penyakit-penyakit yang Allah nak bagi. Wa na'udzubillah min zalik lah, kita minta janganlah begitu. Cuma kita nak sedarkan diri kita ini, bila-bila masa saja Allah boleh tarik. Dan jika adalah ujub itu dengan sebab pekerjaan yang diusahakannya, seperti ilmu dan ibadah.
usaha dan menuntut ilmu, buat ibadah, kita usaha dengan kita sendiri, maka sayugia bahawa berfikir ia akan pekerjaan itu dengan sebab apa mudah ia baginya. Kenapa kita boleh buat, boleh menuntut ilmu, boleh pula faham ilmu itu, boleh pula kita ibadah dan banyak ibadah kita. Kenapa? Kenapa berlaku itu? Kerana yang memudahkan kita adalah Allah Jalla wa'ala. Allah yang bagi pada kita. Kalau Allah susahkan, apa pun tak dapat. Susahkan apa? Cukup sakit gigi. Makan pun tak boleh, nak gerak pun tak boleh. Nak berjalan, orang ni elok berjalan pergi sama, dia duk kira dengan sakit gigi dia. Habis, sikit lah. Dia tak kira hak lain lagi. Sakit perut, macam-macam lah. Dan bahawasanya tiada mudah ia baginya melainkan dengan anggota dan akal. Allah bagi anggota kita kuat, sihat, dan akal kita sihat, maka boleh kita beribadah, boleh kita menuntut ilmu. Mana apa kita nak wujud sebab Allah yang bagi. Dan bahawasanya segala anggotanya dan akalnya dan lainnya semuanya makhluk bagi Allah Ta'ala. Semuanya Allah jadikan. Ni nak buang sebab wujud, kena sedar diri kita. Allah bagi semuanya. Menjadikan akannya oleh Allah Ta'ala dengan semata-mata limpah kurnianya semuanya atas limpah, atas kebesaran Allah Jalla wa'ala, kurnia Allah. Jadi kita kena sedar, jangan ada sifat wujud. Kenapa? Ini tersebut itulah semuanya daripada Allah. Demikian juga ilmu dan ibadah yang kita laksanakan ini dan segala pekerjaan kita itu semuanya Allah Ta'ala yang menjadikannya. Semua Allah jadikan. Apa sajalah. Seperti firman-Nya, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Artinya, dan Allah Ta'ala menjadikan ia akan kamu dan akan barang yang mengerjakan oleh akan dia. Jadi semuanya itu datangnya daripada Allah Jalla wa'ala. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Dan tiada menghendak oleh kamu akan suatu melainkan bahawa mendaki akan oleh Allah Ta'ala. Benda yang kita kehendak tu sebenarnya Allah yang berkehendak. Sebab tu kita doa, bukan sebab kita punya doa, kehendak doa kita. Semuanya itu atas hidayah Allah Jalla wa'ala. Bila Allah nak bagi kita satu, maka Allah bagi kita untuk berdoa. Mana doa itu hidayah, kita tadah tangan minta satu, itu adalah hidayah Allah. Bila hidayah Allah, semuanya Quran Allah. Allah nak bagi daripada kita. Bukan sebab kita ni usaha pun atas pemberian Allah. Itu kena ingat. Maka sayugia bagi yang berakal. Kita ni orang yang berakal, yang bijaksana, Allah berikan kelebihan akal itu, bahawa adalah wujudnya selama-lamanya dengan limpah kurnia Allah Ta'ala. Jadi adalah wujud yang kita duk rasa hari ini, semuanya limpah kurnia Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kemurahan atas kemurahan Allah. Dia buat benda tak elok pun Allah bagi juga. Ini makna sifat Ar-Rahman Allah. Kerana mengurniakan ia baginya akan ilmu dan akal, dan beri petunjuk ia baginya kepada ibadat, dengan tiada ada terdahulu baginya sebab dan usaha dan ikhtiar. Semuanya atas pemberian Allah. Apa yang kita buatlah, ini cuma dia nak terang balik. Dan menegah Allah Ta'ala akan setengah manusia daripada ilmu. Ada manusia dia dapat ilmu, ayah dapat ilmu, akal pun kurang, dan petunjuk, ada manusia terdapat petunjuk dengan semata-mata keadilannya. Dan hendaklah takut ia akan mencabut Allah Ta'ala akan segala nikmat yang tersebut daripadanya. Jadi kena hati-hati. Kita kena faham. Sebab bila-bila masa saja Allah boleh cabut ilmu, ibadat, kecantikan, kekuatan, fasih, kemerduan, semuanya Allah boleh cabut. Kena jaga hati-hati. Hari ni okey, dalam masa seminit Allah boleh cabut semua benda itu. Nyawa kita lagilah habis. Dan boleh jadi bahawa ada pemberian itu istidraj. Kadang-kadang Allah bagi istidraj. Istidraj ni apa? Benda yang bersatu kelebihan tapi sebenarnya buruk. Buruk. Seperti Musa dan Batu Kazab tadi tu lah. Ludah ada kelebihan dia, bukan kelebihan, buruk dia. Ludah dalam telaga jadi masam. Nabi ludah dalam telaga di mana? Jadi nampak macam boleh buat kerja. Hebat dia ni, elok, tapi rupanya istidraj padanya. Orang duk makin puji-puji dia. Sedekah banyak, puji sampai semua orang duk sokong dia, bantu apa semua. Rupa-rupanya istidraj. Ini kena hati-hati, kena jaga. Kita kena lindung, minta berlindung. Kita tak tahu, tapi kita kena berlindung daripada Allah kurniakan sifat istidraj ini. Wa na'udzu min dzalik. Di Firaun tak sakit-sakit, semua hidup tak nak sakit. Sehari makan seekor lembu. Kita makan seekor ayam, belum tentu lepas lagi pun sakit perut. Dia tak sakit-sakit, berak 40 hari sekali. Itu Firaun. Makan seekor lembu sehari, tak sakit.
Itu apa berak 40 hari sekali. Tapi bila Allah bagi, tengok apa yang akan berlaku. Habis terus. Itu istidraj, nampak elok tapi sebenarnya merosakkan. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah." Membuka oleh Allah Ta'ala atas mereka itu akan bermacam-macam daripada segala nikmat. Maknanya Allah bagi kita macam-macam nikmat. Atasnya jalan istidraj, Na'udzubillah min zalik. Maknanya kita tak nak, minta Allah lindung daripada kita terima segala amal kebaikan, kelebihan ini daripada jalan istidraj. Kita Allah lindung. Hingga apabila sukacita mereka itu dengan segala nikmat yang diberikan, akan mereka itu menyeksa Allah Ta'ala, akan mereka dengan terkejut tiba-tiba. Rupanya nanti satu masa Allah akan seksa kita orang. Na'udzubillah min zalik. Kita tak nak benda ni berlaku. Hati-hati. Jadi kita tengok, dia ni tak tidur malam apa semua, rupa-rupanya istidraj. Na'udzubillah min zalik. Kena hati-hati benda ini. Minta Allah lindung. Sebab kita tak tahu. Minta Allah lindung, berdoa selalu, ya Allah lindungilah kami daripada sifat istidraj, daripada pemberian istidraj ini, sifat-sifat yang kau cela. Hingga bila tersuka-cita, dia dah suka dengan benda yang diberikan, macam Fir'aun tadi tu, macam Qarun tadi tu, kaya, akhirnya tenggelam dalam bumi, ditelan oleh laut, kurung dalam dia bangunan tak ada pintu tertinggal. Namrud nampak semuanya habis. Yang hebat ilmu Namrud ni bukan jalan-jalan ilmu hingga nak buat menara Babil, tapi akhirnya duduk dalam kurungan saja, mati dalam kurungan dengan sebab seekor nyamuk tadi itu. Dan firman Allah SWT lagi, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Selagi kami ambil mereka itu sedikit-sedikit, selagi kami itu Allah ambil sedikit-sedikik daripada pihak tiada mengetahui mereka akan dia. Bila Allah nak ambil kita sikit-sikit, kita siapa pun tak sedar, siapa pun tak tahu. Makna istidraj itu menghampirkan kepada seksa Allah. Maksud istidraj ini nampak macam baik, tetapi sebenarnya dia makin hampir kepada seksa Allah. Wa na'udzubillah min zalik. Dengan diberi tangguh sedikit-sedikit, Allah tangguh sikit-sikit. Seperti mereka yang hendak menangkap ayam, kan, tangkap ayam pelan. Kucing nak tangkap burung pelan. Itulah istidraj, hidup makan. Lama-lama hancur, akan diseksa oleh Allah. Leka burung tadi, maka ditangkaplah oleh kucing. Leka kijang tadi, maka ditangkaplah oleh rimau. Itu. Leka ayam tadi, maka ditangkaplah oleh manusia. Digoreng. Jadi kena jaga sungguh-sungguh. Minta Allah lindung daripada sifat ujub, minta Allah lindung daripada sifat ataupun pemberian istidraj tadi itu. Kerana apa? Kita ni tak ada apa-apa. La haula wala quwata illa billahi al-aliyyil azim. Tak ada daya upaya apa langsung. Minta mohon mudah-mudahan Allah lindung kita daripada segala sifat-sifat mazmumah dan berikan kita ini kebaikan. Ingat, jaga hati, jaga. Jangan putus asa dengan rahmat kasih sayang Allah. Allah sentiasa ada bersama dengan kita. Saja-saja Allah seronok nak lihat kita ni merayu-rayu dengannya. Itu. Wallahu alam. InsyaAllah disambung bab ke-10 pada menyatakan riak. Apa yang baik itu daripada Allah Jalla wa'ala, yang kurang lemah itu pada diri sendiri. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat kasih Allah dan mendapat syafaat Nabi SAW. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma zidil amal maghfirah wal barakah wa sallallahu alaihi wa majlis wa faqihna fid din wa lina bi ta'wil bi jannati masalatina wa bi zurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin.